Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Besar SK Taman Sri Mawar mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pentadbir, guru-guru dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'am wa antum bikhair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan sentiasa berada dalam kebaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada hari yang berbahagia ini saya menyampaikan tazkirah pendek berkenaan dengan sambutan Aidil Adha pada tahun ini. Sebagaimana yang kita tahu, bila kita sebut tentang Aidil Adha, kisah yang paling masyhur yang kita dengar daripada kecil sampai ke dewasa, sampai ke tua, sampai saat sekarang, cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail. Apa yang berlaku pada hari ini saya nak bawa tentang cerita pengorbanan tersebut dalam diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah terhadap didikan anak-anak kita. Pertama, tentang solat. Solat ni tuan-tuan, Allah janji, Allah sebut dalam Al-Quran, Inna solah tatanhana 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Bila kita latih anak kita dengan solat 5 waktu di awal waktu, ke mana saja mereka pergi, 7 lautan, 7 petala langit sekalipun, selagi mana mereka berpegang kepada solat ini, insya-Allah Allah akan jaga mereka sampai akhir hayat. Kerana apa? Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kita jangan risau. Kita sebagai ibu, sebagai ayah, kita jangan risau. Tapi bila dia tidak menjaga solat, maka risaulah kita. Nak lepaskan dia ke mana-mana saja. Kerana maksiat sentiasa mencari-cari, sentiasa berusaha untuk mendekati mereka. Jadi pengorbanan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, ingatkan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah sayangi kita, ahli keluarga. Dan yang kedua, dalam suasana pandemik, kita tahu semua masyarakat, manusia berbilang bangsa, berbilang agama menghadapi tekanan dari setiap penjuru. Tapi sebagaimana kita orang Islam, Allah anjurkan cara yang terbaik untuk kita menangani. Justru itu kita sendiri berkorban untuk meletakkan tekanan tersebut sebagai bukan salah satu permasalahan yang besar daripada dia. Yang pertamanya selawatlah. Selawat Nabi ini tuan-tuan, besarnya selawat ni, yang kita nak katakan pengorbanan tentang selawat ni apa dia? Salah satu pengorbanan yang besar diri kita terhadap Nabi Muhammad SAW, selawat. Kita latih anak-anak kita selawat. Kita dianjurkan selawat 1000 satu hari. Tak dapat 1000, 100. Tak dapat 100, 10. Tak dapat 10, 1. Jadi apa yang kita nak, kita latih anak-anak kita tadi, selepas mereka dah buat kerja PDPR apa semua, ambil tasbih bagi pada mereka, latih mereka selawat 10 kali. Biar mereka pegang tasbih tadi 10 kali. Pengorbanan untuk Nabi besar junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita pula 100 kali. Tak dapat 100, 10 pun jadilah, sekurang-kurangnya, supaya kita tidak jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Bila kita berselawat sekali, kenapa? Allah akan berselawat untuk kita sebanyak 10 kali. Di samping itu, dengan selawat tadi dapat menenangkan perasaan, dapat melepaskan segala penat, segala tekanan yang ada di dalam diri. Itulah cara yang Islam ajarkan. Selawatnya banyak, selawat aja. Semakin banyak selawat, semakin dekat kita dengan Rasulullah.
semakin kita dikasihi Allah. Selawat banyak, syaitan pun tak dekat. Kenapa? Nur Muhammad SAW ada dalam diri kita. Nur Muhammad tadi, kerana syaitan dia tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad SAW. Bila dia tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad SAW, dia nak dekat dengan Nur Muhammad pun dia akan hancurkan dia. Jadi kalau diri kita dipenuhi dengan selawat Nabi, mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah jauhkan kita daripada tekanan stres tadi. Yang akhir sekali, istighfar, tuan-tuan. Istighfar ni, apa yang berlaku bila kita dengar segala bentuk musibah. Contoh, saya ambil satu saja, kemiskinan yang berlaku di keliling kita. Kita pergi mana-mana, kita akan nampak orang minta sedekah, orang dalam keadaan segala kepayahan. Apa yang kita nak? Bila kita nampak, jangan kita letakkan perasaan kasihan dulu, kita istighfar dulu dalam hati kita. Kerana apa? Bila kita tak istighfar, kita takut Allah balikkan perasaan ataupun kemiskinan tadi jatuh pada dalam diri kita. Jadi bila kita istighfar dahulu, bila kita lihat segala musibah tadi, lepas tu kalau kita nak kasihan, barulah kasihan. Itu kasihannya orang miskin. Jangan kita kasihan dulu tanpa kita istighfar. Takut-takut Allah balikkan musibah tadi kepada kita dengan lebih dahsyat. Itu saja yang saya dapat saya kongsikan pada hari ini. Yang pertama, pengorbanan solat untuk kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai ibu. Yang kedua, pengorbanan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dengan berselawat. Yang ketiga, pengorbanan kita untuk diri kita, iaitu istighfar. Bila istighfar, semua makhluk yang ada di sekeliling kita, dia akan meletakkan rasa sayang kita. Kenapa? Allah dah ampunkan dosa kita. Satu makhluk pun tidak akan merasa benci kepada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ولله الحمد.